Timbalan Setiausaha Majlis Bandar Johor Bahru, Barisan Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Bahagian, Wakil Kerja Majlis Bandar Johor Bahru, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aiman bin Ahmad, Pegawai Hal Ehwal Islam Majlis Bandar Johor Bahru, juga dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syafi'i bin Abdul Rahman, Pegawai Wakaf An-Nur Corporation Berhad, selaku penceramah undangan kita pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah SWT kerana dapat kita bersama-sama sekali lagi dalam program pembudayaan Al-Quran Majlis Bandar Johor Bahru. Dan hari ini kita dapat sama-sama dalam bentuk live streaming dan tajuknya Ibrah Keluarga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Dan pada hari ini, hari Khamis 12 Ogos 2021 Masihi, bersamaan dengan 3 Muharram 1443 Hijriah. Sekali lagi kita akan awali majlis kita sebelum kita membaca Al-Quran dalam surah Al-Baqarah mulai ayat 106. Sama-sama kita berselawat tafrijiyah dan berzikir asma al-husna. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مدين الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخارئ المسور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم
الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم والآخر الظاهر الباطن الوالي المنتعالي البر تواب المنتقم العفو الرؤوف لكل ملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الواحد رشيد صبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما أراك ذاكرون وغفل عن ذكره Alhamdulillah, kita akan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Baqarah mulai ayat yang ke-106. Majlis mempersilakan. وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Aku berlindung dengan Allah dari gangguan syaitan yang direjam. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Apa sahaja ayat keterangan yang kami mansuhkan, yakni batalkan, atau yang kami tinggalkan, yakni atau tangguhkan, kami datangkan ganti yang lebih baik daripadanya, atau yang sebanding dengannya,
Tidakkah engkau mengetahui bahawa Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu? ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ألم تعلم أن الله على كل شيء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لله من ولي. Tidakkah engkau mengetahui bahawa sesungguhnya Allah yang maha menguasai segala alam langit dan bumi? Dan tiadalah bagi kamu selain Allah sesiapa pun yang dapat melindungi dan yang dapat memberi pertolongan. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Adakah kamu pula hendak meminta dari Rasul kamu, sebagaimana diminta dari Nabi Musa oleh kaumnya dahulu? Dan sesiapa yang menukar iman dengan mengambil kekufuran, maka sesungguhnya ia telah sesat dari jalan yang lurus. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير. Banyak di antara ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, suka kalaulah kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman, kerana dengki yang timbul dari diri mereka sendiri sesudah nyata kepada mereka kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, maafkanlah dan biarkanlah oleh kamu akan mereka, sehingga Allah datangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير إن الله بما تعملون بصير. Dan dirikanlah oleh kamu akan solat dan tunaikanlah zakat. Dan apa jua yang kamu dahulukan dari kebaikan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat segala yang kamu kerjakan. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Dan mereka, yakni Yahudi dan Nasrani, berkata pula, tidak sekali-kali akan masuk syurga, melainkan orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Yang demikian itu hanyalah angan-angan mereka sahaja. Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawalah kemari keterangan-keterangan yang membuktikan kebenaran apa yang kamu katakan itu, jika betul kamu orang-orang yang benar. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه بلى من أسلم وجهه ولله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Apa yang kamu katakan itu tidaklah benar. Bahkan sesiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, yakni mematuhi perintahnya, sedang ia pula berusaha supaya baik amalannya, maka ia akan beroleh pahala di sisi Tuhannya. Dan tidaklah ada kebimbangan yang berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka. Dan mereka pula tidak akan berduka cita.
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى فقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai sesuatu pegangan, jadi agama yang benar. Dan orang-orang Nasrani pula berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan, jadi agama yang benar. Padahal mereka membaca kitab suci masing-masing, yakni Taurat dan Injil. Demikian juga orang-orang yakni musyrik dari kaum jahiliyah yang tidak berilmu pengetahuan mengatakan seperti yang dikatakan oleh mereka itu. Maka Allah akan menghukum, yakni akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat mengenai apa yang mereka berselisihan padanya. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Maha benarlah firman-firman Allah yang Maha Agung. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah, selesai kita pada bacaan ayat suci Al-Quran dan seterusnya kita menjemput yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Syafi'i bin Abdul Rahman. Falyatafaddal mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين.
khairu ma uhayyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan pada Fadil Ustaz Muhammad Aiman, barisan warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, pagi hari Khamis, hari yang ketiga dalam bulan Muharram 1443 Hijriah. Kita masih lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan nafahat, anugerah-anugerah yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mendapatkan kelangsungan setiap kebaikan-kebaikan yang telah diperuntukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikut waktu-waktu yang tertentu. Alhamdulillah juga kita masih lagi segar dengan sambutan awal Muharram yang disambut pada hari Selasa yang lalu, pada 10 hari bulan Ogos yang lalu, dan insya-Allah pada pagi ini untuk sama-sama kita melihat serba sedikit ibrah pengorbanan keluarga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang terlibat secara langsung dengan perjalanan hijratul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sehingga beliau melibatkan semua ahli keluarga, termasuk ahli keluarganya, harta bendanya, hanya semata-mata untuk menjayakan perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita imbas kembali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika mana disebutkan dalam kitab Subulul Huda war Rasyad fi Sirati Khairil Ibad, permulaan beliau yang dikenali sebagai pembantu kepada Nabi akhir zaman, yang berjumpa dengan beliau adalah seorang lelaki pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam belum dilantik sebagai rasul. Dalam perjalanan beliau ke Yaman, Sayyidina Abu Bakar ni berniaga, nama asalnya Abu Quhafah, yang kemudian ibunya beri nama kepada Abdul Ka'bah. Dalam perjalanan beliau mengusahakan beberapa perusahaan sampai ke Yaman. Dalam perjalanan balik yang terserempak dengan seorang lelaki. Lelaki ini tahan dia dalam keadaan tanya beberapa soalan. Lelaki ini tanya pada Sayyidina Abu Bakar, kamu ni datang daripada Makkah? Betul. Kamu ni datang daripada Bani Tamim? Betul. Semua soalan-soalan itu adalah berkisar tentang bagaimana soalan-soalan yang benar semuanya. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tertanya-tanya, daripada manakah maklumat orang ini dapat tentang diri aku? Sedangkan pada waktu itu, itulah kali pertama beliau berjumpa dengan lelaki tersebut. Dan ada satu perkara yang apabila lelaki ini menyatakan, aku ingin melihat satu tanda di perutmu, iaitu tanda titik warna hitam. Bila diangkat bajunya, maka nyatalah ada tanda titik warna hitam di perutnya. Yang kemudian lelaki itu menyatakan, inilah berita yang kami telah dengar sebelum ini, iaitu pembantu kepada Nabi akhir zaman, ada tanda-tandanya, ciri-cirinya, dan aku melihat semuanya itu ada pada diri kamu. Lelaki itu kemudian menyerahkan satu surat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mana dalam isi kandungan surat itu, lelaki itu kata, ini nanti surat ini tolong serahkan kepada Nabi akhir zaman yang dilantik. Jadi surat itu disimpan, Sayyidina Abu Bakar balik ke Makkah. Sampai di Makkah, dengar orang-orang bercakap, Nabi akhir zaman telah dilantik, Nabi akhir zaman telah dilantik. Bila berita ini tersebar, orang pertama yang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pergi cari adalah Rasulullah, untuk menguatkan lagi sangkaan beliau bahawa Nabi akhir zaman itu adalah memang betul-betul Rasulullah. Sampai berjumpa dengan Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menyatakan, ya Rasulullah, adakah benar berita yang aku dengar daripada penduduk Makkah bahawa Nabi akhir zaman telah dilantik? Benar, kata Rasulullah. Adakah
sampaikan berita gembira itu bahawa Nabi akhir zaman itu adalah dirimu ya Rasulullah. Nabi kata benar. Lalu pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu meminta satu perkara. Dan permintaan Sayyidina Abu Bakar ini adalah meminta satu perkara daripada Rasulullah. Kata dia, ya Rasulullah, aku tidak pernah ragu sama sekali pada kerasulanmu, pada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepadamu. Tetapi aku minta satu tanda untuk menguatkan lagi keyakinan aku kepadamu bahawa engkau memang benar-benar Rasul akhir zaman yang telah dilantik oleh Allah. Maka pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bercakap pada Sayyidina Abu Bakar, surat yang kau terima dalam perjalanan balik tadi tolong serahkan kepada aku. Jadi surat ini tak ada siapa yang tahu. Sayyidina Abu Bakar terima surat itu pun daripada lelaki tersebut. Dan pada waktu itu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ini betul-betul berita yang sampai daripada langit yang tidaklah seseorang itu dilantik menjadi nabi melainkan diwahyukan kepada baginda. Sebab itu kalau kita lihat dalam peristiwa Hijratul Rasul, waktu Nabi dapat wahyu supaya Nabi kena keluar daripada Madinah. Di sini kita lihat keutamaan dalam ramai-ramai sahabat yang Nabi cari, rumah yang Nabi pergi pada waktu tengah hari, waktu yang bukan biasa Rasulullah datang. Waktu yang bukan kebiasaan Nabi datang mengunjungi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebab persahabatan beliau dengan Rasulullah ini yang diiktiraf oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau kita baca dalam ayat Al-Quran, ayat yang masyhur dibacakan oleh para asatidzah, guru-guru kita, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, ketika dia bercakap kepada sahabatnya. Jadi persahabatan beliau dengan Rasulullah ini bukan calang-calang sehingga dirakam oleh Allah dalam Al-Quran. Dan asbab sedemikian, sebahagian para sahabat kadang-kadang memanggil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dengan panggilan ya sahibah Rasulillah, wahai sahabat Rasulullah. Dipanggil dengan gelaran sedemikian. Walaupun mereka itu juga daripada kalangan sahabat. Jawab soalan ini kenapa? Sebab persahabatan beliau dengan Rasulullah itu diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Baik, di sini kita lihat pertama diri beliau sendiri, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala yang menawarkan diri, yang meletakkan diri sebagai orang pertama yang akan mengiringi perjalanan yang penting ini. Sebab itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di rumah beliau, sebelum sempat Nabi bercakap, Sayyidina Abu Bakar punya ungkapan, adakah tuan mahu saya mengikut tuan? Nabi kata benar. Untuk apa? Untuk ikut. Soal macam mana perjalanannya, soal macam mana soal macam mana perjalanannya, soal macam mana yang lain-lain itu tidak ditanyakan. Keutamaannya adalah waktu itu adakah nak diajak ikut bersama-sama dengan Nabi. Nabi kata iya. Yang kemudian perjalanan beliau keluar. Satu. Yang kedua yang melibatkan diri dalam peristiwa hijrah ini, yang menyimpan rahsia, adalah Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar, anak beliau. Ketika mana Abu Jahal datang ke rumah, Sayyidina Abu Bakar dah keluar dah dengan Rasulullah. 3 malam bersembunyi dekat Jabal Sur, Jumaat, Sabtu, Ahad. Di sini para ulama kata, dalam banyak-banyak hari, Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan banyak peristiwa besar berlaku pada Rasulullah, mesti berlaku pada hari Isnin. Hikmahnya kenapa Nabi diperintahkan oleh Allah dalam perjalanannya berehat sebentar di Gua Jabal Sur, 3 malam, Jumaat, Sabtu, Ahad. Untuk memulihkan perjalanan hijrah itu bermula hari Isnin, sampai ke Madinah, Quba hari Isnin. Dan beberapa peristiwa-peristiwa yang besar juga berlaku pada hari Isnin. Kata Ahlul Adwaq, iaitu orang-orang yang dapat merasai kemanisan iman, melihat kepada peristiwa yang Allah Subhanahu Wa Taala khususkan kepada Nabi berkaitan tentang hari Isnin. Kata mereka, aradallahu ayyakuna fadla hadzal nabi fadlan istiqlaliyan munfaridan laysa tabi'an li ahad. Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki segala kelebihan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah munfaridan, iaitu seorang diri.
Tidak ada yang lain. Laisa tabi'an li ahad, yang tidak diikuti oleh sesiapa pun. Salah satu daripadanya adalah pengkhususan Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan perjalanan peristiwa-peristiwa besar yang banyak berlaku pada hari Isnin. Sebab itu ketika mana persembunyian itu yang dijalankan perjalanannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Abu Jahal datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatina Asma, anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, yang berkahwin dengan salah seorang sahabat Nabi, 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga, iaitu Sayyidina Zubair bin Awam. Ketika Abu Jahal datang bertanya, "Aina abuk?" Mana bapa engkau? Maka pada waktu itu Sayyidatina Asma menyatakan tak ada maklumat mengenainya, disimpan rahsianya. Marahnya Abu Jahal sampai dipukul, dilempang Sayyidatina Asma, anak Sayyidina Abu Bakar, sehingga tercabut subang telinganya. Sampai dilempang begitu untuk menjaga rahsia ayahnya. Satu, pengorbanan ayahnya. Yang kedua adalah pengorbanan anaknya sendiri yang merahsiakan perkara ini. Sayyidatina Asma juga yang mendapat gelaran Zinnaqatain, yang mempunyai 2 ikatan, menghantar makanan pada waktu malam, sehingga Nabi SAW melihat pengorbanan Sayyidatina Asma, anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, untuk membekalkan makanan, untuk memberikan bekalan dalam perjalanan menjayakan perjalanan hijrah. Sebab itu dalam 3 malam kita tengok Jumaat, Sabtu, Ahad, Abdullah bin Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar lelaki, Amir bin Fukhairah, ataupun sebahagian ulama sebut namanya Amir bin Fakhirah, pengembala kambing Sayyidina Abu Bakar, yang bertanggungjawab untuk menjadi mata-mata. 3 malam ni dalam keadaan orang Mekah semua tengah apa? Orang Mekah dah macam orang gila dah. Sebab ketika Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ketika mereka merancang untuk menyekat kamu, untuk membunuh kamu, untuk mengusir kamu, mereka merancang, kata Allah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala juga Maha Perancang, dan Allah itu sebaik-baik perancang. Jadi sebab itu bila apa yang mereka rancangkan tak berjaya, bila dilihat orang yang tidur itu dengan menggunakan kain selimut hadrami adalah Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, bukannya Rasulullah. Sampaikan tawaran yang besar, kalau kita imbas balik, siapa dapat tangkap Rasulullah, siapa dapat tangkap Muhammad hidup-hidup, hadiahnya adalah 100 ekor unta. 100 ekor unta zaman itu maksudnya kalau dapat tangkap Nabi ni, boleh jadi jutawan segera. Sebab itu mereka plan dengan begitu kemas, tetapi mereka terlupa ada satu lagi yang perancang, yang maha merancang, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam tempoh 3 malam ni Nabi bersembunyi adalah tempoh waktu yang sangat kritikal. Dan di sini kita lihat bagaimana peranan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala yang menggerakkan semua ahli keluarganya untuk memastikan perjalanan hijrah Nabi ini tidak terganggu, untuk memastikan perjalanan hijrah Nabi ini tidak diketahui oleh kelompok kufar Quraisy. Sebab itu Amir bin Fukhairah, sebahagian daripada orang-orang yang berada dalam lingkungan keluarga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pergi bawa kambing-kambing dekat tapak kaki Jabal Thur tu untuk menghilangkan tapak-tapak kaki yang dilalui oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan juga baginda Nabi sendiri. Termasuklah Abdullah bin Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar yang lelaki, malam dia bersama dengan ayahnya dan Rasulullah, siangnya bersama dengan kufar Quraisy. Dapatkan maklumat pada waktu siang untuk disampaikan pada waktu malam. Dalam keadaan tak ada siapa pun yang mengetahui, menyedari peranan Abdullah bin Abu Bakar ini, iaitu anak Sayyidina Abu Bakar yang lelaki ini, memainkan peranan untuk memastikan perjalanan hijrah itu tidak disekat, perjalanan hijrah itu tidak terganggu. Berbeza dengan ayahnya sendiri, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kalau kita lihat dalam sifat-sifat beliau dengan Rasulullah. Kalau Nabi berjalan dengan kalau beliau berjalan dengan Nabi, beliaulah orang yang akan berjalan di segenap sudut, kanan, kiri, depan, belakang. Kadang-kadang kalau berjalan dengan Rasulullah ni, waktu Abdullah bin Uraiqat menceritakan perjalanan yang dipandu
Abdullah bin Uraiqat yang pakar dalam jalan padang pasir, yang memandu perjalanan Nabi daripada kaki Jabal Sur sampai ke Quba. Selama 8 hari perjalanan, Isnin ke Isnin. Isnin keluar, Isnin sampai Quba. Jadi 8 hari. Secara puratanya Rasulullah berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu lebih kurang 40 km. 50 km secara puratanya lah. Jarak lebih kurang 400. Jadi waktu itu dalam perjalanan, kadang-kadang Sayyidina Abu Bakar ke sebelah kanan, kadang Sayyidina Abu Bakar ke sebelah kiri, kadang di sebelah depan, kadang di belakang. Jadi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ini menarik perhatian Rasulullah. Sampai Nabi kata, kenapa kamu berjalan dalam keadaan sedemikian? Sekejap ke depan, sekejap ke belakang, sekejap ke kanan dan ke kiri. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika aku rasa ada bahaya yang datang daripada depan, aku ke depan. Kalau aku rasa bahaya datang daripada kanan, aku ke kanan. Dan demikianlah pada arah-arah yang lain. Sebab itu kalau kita lihat, masa Nabi nak masuk ke Jabal Sur, orang pertama yang masuk dulu tengok keadaan, tutupkan dengan lubang sampai beliau disengat. Itu semuanya asbab bagaimana tak nak terkena, beliau tak nak mudarat itu terkena pada Nabi sallallahu alaihi wasallam walau sedikit pun. Hatta ketika mana Rasulullah berbaring di atas ribaannya untuk mengelakkan Nabi daripada terganggu sampai menahan sakit air matanya jatuh, dan beliaulah antara orang yang paling awal yang pernah mendapatkan keberkatan daripada kesembuhan air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan beliau dalam peristiwa hijrah bukan setakat menjayakan perjalanan hijrah, tetapi menjadi asbab kepada 6 orang sahabat yang tergolong dalam Al-Mubashshiruna bil Jannah, yaitu Talhah bin Ubaidillah, Sayyidina Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain yang masuk Islam dengan asbab beliau. Mereka-mereka ini melihat bagaimana hubungan beliau dengan Nabi, pengorbanan beliau dengan Nabi. Sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, waktu beliau ambil alih khalifah daripada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun kan? 2 tahun. Wafat umurnya sama dengan Nabi, 63. Waktu Sayyidina Umar ambil jawatan khalifah daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kata Sayyidina Umar, inilah saat yang paling sukar bagi aku. Sebab dalam masa hidup aku tak pernah menang kebaikan walau sedikit pun dengan Sayyidina Abu Bakar. Tak pernah menang walau sedikit pun. Waktu Nabi uji kedua-duanya, Nabi kata pada Sayyidina Abu Bakar, keluarkan hartamu untuk aku letakkan pada jalan Allah. Sayyidina Abu Bakar bagi semua. Panggil Sayyidina Umar bagi. Nabi tanya pada Sayyidina Umar, apa kau tinggalkan untuk keluargamu? Ada sedikit ya Rasulullah, beberapa keperluan untuk keluarga. Tapi bila Nabi tanya pada Sayyidina Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk ahli keluargamu? Kata dia, Allah dan Rasulnya. Allah wa Rasuluh, tinggalkan itu. Maksudnya bagi semua. Waktu itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, aku sangka kebaikan yang aku buat ni dapat mengatasi kebaikan yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, tapi rupa-rupanya tidak. Sebab itu waktu beliau mengambil alih tampuk pemerintahan sebagai khalifah adalah saat yang begitu sukar, kata Sayyidina Umar. Kerana masih hidup pun aku tak pernah menang kebaikan dengan beliau, ini kan pula nak mengambil alih tempat beliau sebagai seorang khalifah. Dan sebahagian para ulama menyatakan kedua-dua sahabat Nabi ini, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kedua-dua inilah mewakili sifatnya Rasulullah. Dari segi kelembutan Sayyidina Abu Bakar, daripada segi ketegasan Sayyidina Umar, kedua-duanya sahabat Nabi yang paling utama. Gelaran As-Siddiq yang diberikan kepada beliau asbab kerana keyakinannya pada Nabi luar biasa. Peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj sehingga membawa gelaran As-Siddiq kepada beliau. Zaman itu, dalam keadaan kelompok Islam berada dalam kelompok minoriti, dalam keadaan keimanan, siapa yang bersama dengan Rasulullah, keimanan yang sering diuji, siapa yang menyatakan Islam secara terang-terangan ditangkap, diseksa, dipenjara, bahkan boleh bawa kepada pembunuhan. Tapi gelaran As-Siddiq yang diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, asbab kerana mempercayai satu peristiwa yang tak boleh diukur dengan akal,
tapi peristiwa yang perlu diukur dengan keimanan. Tak boleh diukur dengan akal, diukur dengan keimanan. Bila diukur dengan keimanan, maka iman yang sangat hebat itu mengatasi dan juga menerima peristiwa tersebut. Bahkan kata Sayyidina Abu Bakar kepada kelompok kufar Quraisy, kalaupun engkau cerita peristiwa yang lebih hebat daripada itu pun, asalkan ianya datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti aku percaya. Pasti aku percaya. Kerana lisan berita yang keluar daripada lisan as-sadiqul masduq, yang benar lagi membenarkan. Dalam keadaan keimanan beliau ni yang berada pada peringkat yang sangat luar biasa, sehingga Nabi kata, kalaulah dihimpunkan ke semua umat Islam yang beriman, nak dibandingkan dengan keimanannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, pasti tak akan dapat ditandingi. Sebagian ulama pula menyatakan ada dua perkara yang ada pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang tak mampu ditandingi oleh umat-umat Nabi yang lain. Satu daripada sudut keimanan, yang kedua daripada sudut kecintaan kepada Rasulullah. Keimanannya luar biasa, kecintaannya pada Rasulullah juga luar biasa. Sebab itu Nabi kata, kalaulah aku diberi pilihan untuk mengambil teman selepas Allah Subhanahu Wa Taala, pasti orang itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ini zaman yang penuh dengan keberkatan. Ini zaman yang penuh dengan nilai keimanan yang sangat besar. Di sebalik pengorbanan beliau menjayakan peristiwa Hijratul Rasul, kita melihat di sini apabila datangnya berita-berita daripada seorang Rasul yang diyakini akan kerasulannya, yang tidak adanya dengan lampiran dengan perkara-perkara yang berkaitan tentang ragu-ragu, tak ada. Keyakinannya pada Rasulullah berada pada peringkat luar biasa. Sebab itu perjalanan hijrah ini yang memberikan kelangsungan, walaupun kata sebahagian para ahli sirah menyatakan Nabi berundur untuk memberikan kelangsungan kepada terbinanya kedaulatan Islam di Madinah. Kalaulah bukan kerana sebahagian daripada asbab, banyak asbab, tapi sebahagian asbab terbesarnya bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang telah melibatkan semua sekali, hatta dia punya pengembala kambingnya, anak-anaknya serta hartanya, untuk memastikan insan yang paling dikasihi itu dapat menjayakan perjalanan Hijratul Rasul. Pun begitu kita lihat, masa Nabi sampai dekat Madinah, orang terkeliru kan? Orang terkeliru. Kalau kita perasan, dekat depan seberang jalan Masjid Quba, ni kalau hadirin-hadirat yang pernah sampai boleh bayangkanlah, dekat seberang jalan Masjid Quba ni ada satu masjid yang sekarang ni dia bina dengan pelepah tamar, masih dikekalkan. Tapak dia itulah. Namanya Masjid Madhallah. Masjid Naungan. Masa Nabi sampai dekat Quba, orang-orang Ansar duk keliru. Keliru maksudnya dalam keadaan mereka menganggap Sayyidina Abu Bakar itulah Rasulullah, mereka menganggap Rasulullah itu sebagai Sayyidina Abu Bakar. Kerana wajahnya yang begitu nampak lebih tua, wajahnya itu yang nampak lebih macam kasih sayang yang luar biasa. Jadi macam mana Sayyidina Abu Bakar nak mengenalkan Rasulullah kepada orang-orang Madinah pada waktu itu? Tengok di sini peranan Sayyidina Abu Bakar memuliakan Nabi sampai dia kata, ya Rasulullah, sebelum kita ke depan lagi, macam berhenti sekejap, disuruh Nabi solat. Jadi Nabi solat, dia pun bukakan dia punya ridak dia, bukakan dia punya selendang ni, dia pun buat supaya Nabi solat di bawah, melindungi Rasulullah. Jadi dia pegang, Nabi solat. Lalu orang-orang Ansar kata, takkanlah yang pegang tu Rasul. Pasti yang sembahyang itu Rasul, yang pegang tu pembantu dia. Jadi di sini kita lihat bagaimana peranan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengenalkan Rasulullah pada orang-orang Ansar, penduduk Madinah yang tak pernah jumpa Nabi pada waktu itu dalam perjalanan hijrah, adalah dengan menaungi Rasulullah dengan kainnya, selendangnya, sampai Nabi sembahyang dan selesai. Dan inilah bagaimana apa yang dilihat oleh para as-sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in wa ardah, kedudukan beliau yang begitu dekat dengan Nabi, sehingga kan beliaulah orang yang paling dekat dengan Nabi, tetapi orang yang paling tak boleh tengok wajah Nabi lama-lama. Kalau kita lihat di dalam kitab Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani rahimahullahu taala, yang banyak meriwayatkan wajah Rasulullah ni, terutamanya dalam kitab Syama'il Imam Tirmizi. Kalau kita baca dalam kitab Syama'il,
yang banyak meriwayatkan tentang poster wajah Nabi ni adalah sahabat-sahabat Nabi yang junior. Maksudnya yang duduk jauh sedikit. Tapi yang duduk dekat dengan Rasulullah ni, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, yang senior-senior duduk dekat Rasulullah ni, mereka lebih banyak menundukkan pandangan. Kenapa tak mampu melihat? Kata Sayyidina Abu Bakar, sekalipun aku duduk paling rapat dengan Nabi, tapi aku cuma mengangkat kepala aku ketika mana Rasulullah panggil, Ya Abu Bakrin, maka dia angkat kepalanya, Labbaika ya Rasulullah. Angkat kepala sekejap dan tundukkan pandangan balik. Tak mampu tengok wajah Rasulullah lama-lama, berada dengan dekat. Kerana Nabi ada dua sifat pada wajah Nabi yang tidak ada pada wajah Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf ada kecantikan, wajah Rasulullah ada kecantikan dan ada kehebatan. Kata Sayyid Muhammad bin Alawi al-Abbas al-Maliki rahimahullahu ta'ala, riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kata Sayyidatuna Aisyah, kalaulah wanita-wanita yang pernah melihat wajah Nabi Yusuf, yang pernah terpotong tangannya melihat wajah Nabi Yusuf, dibawakan, dia nak cerita bagaimana kehebatan wajah Rasulullah yang tak mampu dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar dalam waktu yang lama. Dekat dengan Nabi tapi banyak menundukkan kepala. Kata Sayyidatuna Aisyah, kalaulah dibawa wanita-wanita zaman Nabi Yusuf yang pernah terpotong tangannya melihat wajah Nabi Yusuf, melihat kepada wajah Rasulullah, nescaya bukan akan menyebabkan terhiris jari, tapi akan menyebabkan terhirisnya hati. Maksudnya di sini, kalau melihat wajah Nabi Yusuf mendatangkan kesan pada zahir, melihat wajah Rasulullah mendatangkan kesan pada batin. Ini insan yang telah memperuntukkan dirinya dan keluarganya sehingga beliau menjadi umat Nabi yang pertama yang akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu, kita lihat waktu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, waktu beliau setelah Rasulullah wafat, dalam keadaan ketinggian keimanan, kecintaan pada Rasulullah yang luar biasa, ada satu ketika beliau menjadi imam dalam sembahyang, membacakan sepotong ayat dalam surah At-Taubah. Ayat itu adalah, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membeli diri kamu dan harta kamu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan syurga. Ayat ini beliau bacakan dalam solat, tak dapat dihabiskan. Sampailah bagi salam, sahabat-sahabat duk tanya pada Sayyidina Abu Bakar, kenapa tak habiskan ayat itu? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, aku duk memikirkan keadaan diri aku. Ayat ini cerita tentang nak jual diri di hadapan Allah. Dengan harta kamu, dengan diri kamu, dengan diri mereka, dengan keimanan. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku duk menilai diri aku. Adakah layak dan laku diri aku ni nak dibeli di hadapan Allah besok? Dengan harta, dengan diri. Ini orang yang memiliki tahap ketinggian yang keimanan yang tinggi, tetapi memiliki rasa tawaduk yang luar biasa. Jadi kalau kita nak kaitkan dengan pengorbanan beliau yang diperuntukkan kepada Rasulullah, memang kita tak boleh buat secara 100% secara totalnya seperti beliau. Tetapi jalan ke arah itu. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kiramil falahu. Adanya ruang-ruang yang kita boleh ambil diri kita dan keluarga kita untuk diperjuangkan, untuk diletakkan, untuk memartabatkan agama, meninggikan kalimah Allah sedikit sebanyak. Itulah jalan yang pernah dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Memang kita tak boleh jadi seperti mereka, tetapi jalan yang ditinggalkan itu mudah-mudahan dapat memberi kelangsungan yang terbaik untuk kita dunia dan akhirat. Sebagai kesimpulan pada pagi ini, daripada diri beliau, isteri beliau, anak-anak beliau, menantu beliau, dan juga orang-orang suruhan beliau yang telah diperuntukkan kepada Nabi SAW, satu perkara yang paling mahal adalah bila beliau meletakkan keyakinan tentang janji Allah Subhanahu wa taala yang nak diberikan dengan apa yang dikeluarkan hari ini akan digantikan dengan syurga Allah. Orang dulu, zaman Nabi, zaman sahabat, bila sebut syurga, dia punya keyakinannya luar biasa. Melainkan kalau sekarang sebut syurga, nanti dia macam biasa-biasa. Macam Nabi sebut kepada Sumayyah, Isbir ali yasir fa inna maw'idakumul jannah. Bila sebut syurga aja, hilanglah sakitnya, hilanglah dia punya kepedihannya. Sebut tentang syurga. Bila Nabi sebutkan 10 sahabat masuk syurga, orang pertama Sayyidina Abu Bakar, hilanglah penatnya, hilanglah rasa ruginya, hilanglah apa yang lain-lainnya.
kerana dia menganggap yang kekal abadi besok di hari akhirat adalah perkara yang telah kita korbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan ibrah hijrah itu yang kita ambil pada hari Selasa yang lalu juga ibrah pengorbanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang luar biasa sehingga memberikan kelangsungan yang begitu hebat kepada diri beliau, bukan setakat di dunia tetapi pengakhiran yang baik serta orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk masuk ke dalam syurga yang diimpikan oleh semua orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan dalam sedikit perkongsian pada pagi ini dapat memberikan manfaat untuk diri saya dan semua serta warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru. Syukran jazilan atas undangan pada pagi ini. Mohon maaf atas segala salah dan silap. Saya sudahi dengan hadza wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Al-Fadhil Ustaz Aiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairul jazak kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syafi'i bin Abdul Rahman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat mengambil istifadah dan juga ibarah daripada susuk tubuh sahabat yang mulia Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan juga seluruh ahli keluarganya yang hebat-hebat. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat daripada sirah-sirah sahabat-sahabat dan mudah-mudahan kita dan juga ahli keluarga kita akan menjadi keluarga yang hidup Islam di dalamnya. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmat insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan menjadi keluarga yang sentiasa mendukung akan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Dengan itu berakhirlah program kita pada pagi ini dan insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan dan perhimpunan yang akan datang. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang dan silap itu daripada diri kami. Kita tutup majlis kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.